Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan ke segmen Bicara Fundamental, episod yang ke-126 bersama dengan panel tetap anda, Cikgu Yun CTC dan saya, Boboiboy CTC sebagai host anda. Buat mereka yang tak tahu atau first time tune in ke Bicara Fundamental, especially ialah PKP kan, ramai yang tak tahu nak buat apa, dia tune in untuk tambah sikit pengetahuan mengenai dagangan forex. Segmen Bicara Fundamental ini merupakan satu segmen di mana kita membincangkan pergerakan pasaran mata wang dari sudut fundamental yang dikelolakan sendiri oleh Cikgu Yun CTC. Okey. Dan juga kalau mereka yang baru lagi berkenalan dengan CTC, baru lagi tahu yang CTC ini memberikan kandungan-kandungan pendidikan forex secara percuma dan ingin mahu melihat episod-episod lalu dalam apa saja segmen Bicara Fundamental, Bicara Teknikal, Tanya Dr. Forex, kesemua episod ni telah pun kami muat naik ke YouTube channel kami. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tengok episod-episod lepas, bolehlah ke youtube.com dan search CTC Jara FM. Di channel tersebut kami telah pun menyediakan playlist bagi setiap segmen yang telah kami keudarakan. Jadi mana-mana yang nak tengok episod Bicara Fundamental daripada episod 1 sehingga ke episod 125 yang telah pun kami muat naik sebelum ni, minggu sebelum ini, bolehlah terus ke YouTube CTC FM. Dan alang-alang dah sampai YouTube CTC FM tu, jangan lupa subscribe, share dan like. Seperti biasa, kami di CTC FM ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru tuan-tuan dan puan-puan agar stay at home bersama kita mampu memutuskan rantaian jangkitan COVID-19, insya-Allah. Dan hari ini telah pun masuk hari yang ke-29 atau 28 Perintah Kawalan Pergerakan ataupun MCO. So diharapkan tuan-tuan dan puan-puan masih lagi dapat memanfaatkan masa-masa anda di rumah, dan salah satunya tentulah dengan menambahkan ilmu dagangan forex anda. Jadi saya juga dengan kesempatan ini ingin menceritakan sedikit sebanyak mengenai penaja kita pada hari ini, tak lain tak bukan XM, Big Fair and Human. Pastinya ada sebab mengapa 2.5 juta pelanggan memilih XM untuk dagangan forex, indeks saham, komoditi, logam dan tenaga. Jadi jangan buang masa, pergi ke xm.com dan daftar akaun dagangan anda. Sebelum saya menyerahkan segmen ini kepada Cikgu Yun, marilah kita sama-sama melihat pada soalan kuis kita pada hari ini yang berbunyi, antara lockdown dan geopolitikal, yang manakah memberi kesan sampingan kepada GBP USD? Jika tuan-tuan dan puan-puan tahu ataupun ingin cuba menjawab, bolehlah isikan dalam tempat kosong yang disediakan dalam soalan yang telah pop up kalau dekat desktop dekat atas ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, jadi kalau tengok dekat mobile, buka segmen ni akan ada pop up soalan dan ruangan kosong untuk anda isikan jawapan. Jangan risau, tidak ada apa-apa kepada pemenang, pada yang betul atau yang salah. Boleh cuba dan kita akan sama-sama bincangkan jawapan bersama dengan Cikgu Yun di hujung segmen ini. Jadi seperti biasa, tuan-tuan dan puan-puan yang ada soalan atau request, boleh tulis di dalam ruangan komen dan insya-Allah saya akan bacakan kepada Cikgu Yun. Sebelum tanya soalan tu, jangan lupa untuk pastikan anda telah pun like page CTC FM, di mana kita membawakan lebih banyak kandungan education, news, entertainment untuk anda semua, dan share agar lebih ramai lagi dapat manfaat daripada segmen kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi tanpa buang masa, saya jemput Cikgu Yun CTC. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Cikgu dan keluarga? Ish, macam macam dekat New York. Macam dekat New York ya cikgu? Lain macam. Adakah keadaan berkaitan isu COVID-19 di tempat cikgu kembali pulih ataupun makin teruk ke? Setakat ni kami dalam kategori zon orange, dan alhamdulillah cuba untuk kepada zon kuning. Bermakna tidak dalam keadaan yang terlalu keras. Kami dalam proses ada peningkatan positif yang baik daripada zon orange nak melangkah ke zon kuning. Kita ada 3 zon kan, merah, orange dan juga kuning. Masuk yang dikatakan zoning red zone, orange zone dan yellow zone ini adalah di mana klusternya itu tinggi. Jadi bila klusternya tinggi itu bermakna tempat itulah tempat yang agak tinggi dia punya kadar sakit yang terkena, berbanding dengan kluster kuning dan kluster orange. Kluster orange ni adalah
kedudukan kluster yang agak tepu, tetapi belum berkurangan, dia tepu. Tapi kalau kluster merah ni dia ada penambahan kes baru. Tapi kalau kluster kuning itu dia dalam proses yang kecil minimumnya dan dalam proses untuk pulih. So alhamdulillah kami dalam zon orange, dan insya-Allah mudah-mudahan kepada zon kuning dan seterusnya kepada zon hijau lah untuk selamat. Yang kita risau ni di sahabat kita tempat asal Hashim, dia terpaksa menghadapi Nyah Kuman dan juga terpaksa berhadapan dengan pemeriksaan saringan kesihatan rumah ke rumah sebab zon Kajang adalah zon merah. Semalam dia tak cerita pula mengenai perkara ni. Mungkin minggu dia malu kena sembuh. Mungkin padan dia kena sembuh dalam goyang-goyang gitu. Seterusnya kita boleh tanyalah pengalaman sedikit sebanyak daripada Cikgu Azlan. Boleh tanya. Okey, kita telah pun disertai ramai daripada rakan-rakan kita. Daripada penonton setia kita ada Nazir Lodin, kita ada Hidze Haiza, kita ada Anak Dagang, kita ada Kelly Rudy Slater. Jadi Anak Dagang mengatakan gambar Cikgu Yun tak clear. Jadi kami minta maaf kerana connection internet di tempat Cikgu Yun ini adalah dalam kondisi yang optimum. Jadi asalkan suara boleh dengar, itu yang penting. Gambar cikgu tu boleh bagi orang kata apa, semangat sikit nak dengar cerita cikgu pada hari ni. Okey cikgu, boleh teruskan cikgu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia silsilah FM di luar sana. Tidak kira apa juga latar belakang anda, tidak kira apa juga lifestyle anda, tidak kira apa juga komposisi track method yang anda guna pakai sepanjang masa. Ya, asalkan saja bermanfaat, marilah bersama-sama kita panjangkan. Syukur alhamdulillah Allah SWT. Sekali lagi kita bersama dalam segmen bicara fundamental pada malam ini. Lazimnya ke udara malam-malam kegilaan jelitawan. Namun akhirnya pada PKP ini segala kecantikan itu hilang begitu saja. Maka simpanlah untuk diri sendiri sehinggalah kita bertemu kembali nanti ke udara di atas kehilangan rantaian COVID-19 ini. Alhamdulillah 15 April minggu kedua kita ke udara melihat situasi market semasa yang saya rasakan amat menguji kesabaran puan-puan dan juga diri saya sendiri. Saya tahu ramai yang struggle, even though saya sendiri pun struggle. Maksud saya struggle ini adalah struggle bagi memahami di antara lockdown, di antara data berkala, di antara situasi politik yang tidak menentu, di antara package fiskal stimulus yang banyak negara lancarkan tetapi market seolah-olah tidak mengikuti apa yang kita rencanakan. Kenapa dolar sepatutnya dalam keadaan yang jatuh menjunam dia sustain dikala data dia semua negatif tetapi dolar tetap mendapat demand? Satu perkara yang menjadi tanda tanya ramai orang. Dan adakah ianya sudah tidak relevan melihat data berkala dan hanya perlu memikir pengiraan melalui teknikal? So, apa yang saya nampak di sini kesimpulannya satu. Mereka-mereka yang mengasuh pengajian teknikal tentunya lumayan kerana hanya perlu mengira yang mana atas, yang mana bawah, yang mana tolak, yang mana tepi, senang nak kira. Tetapi pada mereka yang mengasuh konsep-konsep makroekonomi ni, dia kena kesabaran sikit. Sebab data tidak mengikuti apa yang kita kuliahkan mengikut silibus. Sebab dia berbeza dia punya gerakan sekarang ini. Dan purata kita lihat apabila situasi rangsangan ekonomi setiap negara di seluruh dunia mula dilaksanakan, kita nampak even di Malaysia kita sendiri banyak package rangsangan ekonomi setiap minggu diperkenalkan untuk dibantu untuk rakyat kita supaya dalam keadaan yang dapat bertahan akibat PKP ini. Dan apa jadi dengan ringgit? Apa jadi dengan situasi inflasi? Apa akan jadi di masa hadapan untuk 3 bulan pertama atau 6 bulan seterusnya, setelah banyak sangat lambakan kewangan yang terpaksa dicairkan daripada bentuk simpanan kepada bentuk kepenggunaan, daripada bentuk pelaburan kepada bentuk kecairan, daripada bentuk aset kepada bentuk boleh guna. Kena nampak itu semua. Tapi dengan keadaan kita sekarang bahawa itulah yang terbaik yang perlu kita hadapi daripada kita terus tiada punya apa-apa hasil
untuk kita guna pakai. Okey tuan-tuan, sebagai FIT, minggu ini kita melihat beberapa bentuk kaunter yang saya rasa menjadi tumpuan tuan-tuan. Saya melihat ada beberapa kaunter yang sangat-sangat menarik perhatian saya. Yang pertama adalah kaunter USD CAD, yang kedua adalah kaunter pound sterling GBP, yang ketiga adalah kaunter dolar. Tiga bentuk kaunter yang untuk bulan April ini amat memberi pergerakan yang mencabar. Dolar pergerakannya tidak volatile. Dia dalam keadaan yang rally descending, perlahan menguji stamina untuk 2-30 pip, memerlukan sampai 10 jam, 12 jam untuk dia bergerak. Tetapi apabila sampai kepada pound sterling tu dia ratusan pip dengan hanya 8 jam, dengan hanya 10 jam. Kemana pula dengan Canadian dollar? Tu dia 200-300 pip setelah berlakunya ketidaksepakatan ataupun kesepakatan yang di penghujung jalan antara OPEC Plus dan Amerika serta Moskow, yang mana 4 kali ganda pemotongan minyak yang dijangka bermula pada Mei. Bukan bulan ni dia bermula bulan hadapan. Hampir 9.7 juta tong sehari akan dipotong pengeluarannya, dan ini akan memberi kesan kepada harga minyak khususnya yang bermula pada Mei sehingga Jun. Jadi apa yang berlaku sekarang ini adalah hasil daripada minyak daily yang masih lagi diproses seperti biasa, mengikut kaedah pengeluaran setiap anggota OPEC dan OPEC Plus, dan ianya terkesan disebabkan storage yang semakin tidak berkurangan. Outputnya akan menjatuhkan minyak. That's why minyak sedang jatuh sekarang. Tetapi nanti bulan 5 dijangka insya-Allah setelah dikurangnya pengeluaran dan storage akan berkurangan, insya-Allah minyak akan mendapat demand harga semula. Sekarang situasi sekarang ni ada supply tapi tak ada demand ni cikgu. Itu yang menyebabkan kejatuhan harga. Ya, betul. Supply-nya terlalu banyak kerana setiap pengeluar itu tidak bersetuju dengan kadar cadangan pemotongan kerana mereka akan rugi besar, istilahnya rugi. Tetapi jika diteruskan juga pengeluaran dan storage pula tak banyak yang output, juga akan menyebabkan kerugian. Storage juga akan menjadi masalah. Jadi apa yang diperlu buat, mereka perlu merangka satu program di kalangan anggota ini supaya storage itu boleh berkurangan. Mereka kena kurangkan storage dulu. Once storage dah lessing, dah berkurangan, insya-Allah harga minyak akan kembali perlahan untuk pulih, dan barulah mereka akan mula dengan kadar nilai yang baru, iaitu pengurangan sebanyak hampir 10 juta tong ataupun 9.7 juta tong sehari bagi meningkatkan harga minyak dunia. Itu harapan mereka. Saya ada satu soalan yang saya boleh katakan bermain di fikiran orang-orang yang tidak arif tentang ekonomi, cikgu. Kebanyakan yang saya lihat di Twitter, di social media, mereka mengatakan kejatuhan harga minyak ni memang sesuatu yang bagus untuk para pengguna sekarang, tapi jangka masa panjang dari sudut ekonomi itu amatlah tidak sihat kepada pertumbuhan negara. Boleh cikgu explain tak supaya orang-orang yang kurang arif mengenai isu ini lebih jelas kenapa harga minyak yang rendah adalah tidak baik kepada ekonomi jangka masa panjang? Oh, macam ni. Sebab minyak yang murah, satu dia akan dia memberi keuntungan kepada pengeluar dan juga kepada pengimport. Tapi pengeksport akan mendapat untung besar, pengeksport akan mendapat untung yang rugi. Okey. Minyak ini dia adalah induk kepada pergerakan industri. Contoh, 1 liter harga RM1. Saya bagi contoh, RM1. Okey. Untuk menggerakkan satu mesin untuk buat mol, katalah buat kereta, dia perlukan kepenggunaan 10 tong ataupun 10 barrel sehari untuk satu biji kereta, contoh. Kos satu tong contohlah $5. Harga minyaknya $5, itu adalah harga daripada supplier, daripada pembekal, producer, daripada producer. Kemudian producer dia akan lantik satu ejen untuk membekal, ejen akan letak satu harga pasaran mungkin $7 atau $8. Jadi $8, okey. So pergi kepada harga pasaran, baru dia akan tengok pengimport dan ekspor, cukai, kadar BLR, interest rate yang di dunia sekarang ni. Ya kan? Dia ada plus minus kat situ. Alright. So, jika negara kita adalah negara pengeluar minyak, contoh kita ada Petrut yang keluarkan minyak yang dijual tu, okey, dengan kos tadi saya kata 5, kemudian pergi kepada supplier ataupun ejen menjadi 8, dan akhirnya di pasaran dunia menjadi $40
tong per barrel itu, dan kita tak boleh jual dengan harga seperti mana yang unjuran keuangan untuk untung tu kita tak dapat jual sebab minyak tengah jatuh, betul? Okey, minyak tengah jatuh. So jangka masa panjang, bila itu adalah pembekal utama bagi kekayaan dalam negara, okey, sebab import dan ekspor yang melalui kos minyak ini, dia akan sentiasa berubah mengikut BLR, interest rate kita. Alright, contoh okey, contoh katalah AUD ni bank negara Malaysia. Minta pangkah muka saya dulu itu. Pangkah. Okey. Okey, katalah AUD ni bank negara Malaysia, okey? Okey. Bank negara Malaysia. So bila kita tahu negara kita dah cut rate, okey, dah tahu harganya macam ni, alright? Kemudian kita ni nak jual minyak, kan? Kita ada minyak yang kita nak orang langgan dengan kita nak jual keluar. Kos kita $5, kita tahu harga pasaran itu $40 tong per barrel. Bermakna kita ada untung $35. Serius, bersih. Okey. So orang yang berdagang dengan kita, bila dia nak membeli minyak dengan kita, dia dah tahu minyak harga $40. Sekarang kalau saya beli dengan kamu supply dengan kami, adakah cukai yang dikenakan oleh kerajaan, duty excise dan segala bagai itu murah? Rate kita dah potong. Oh, murah. So kami boleh beli. Satu perkara. Tapi kalau rate-nya sini katalah daripada 0.5 katalah jadi 1.0, maknanya lebih tinggi. So dia terpaksa beli harga $40 dengan cukai yang dikenakan oleh kerajaan, tambahkan lagi katalah 1% tadi, mungkin jadi $42 atau $43. So dia rugi $3 kat situ. Okey? Itu yang paling mudah. So untuk negara pengeluar macam kita, pertama sekali kita mesti mulakan dengan kos yang paling rendah. Paling rendah. Lepas tu tempahan daripada luar kepada negara kita mesti berterusan. Dia tidak boleh berhenti. Dan jumlah pengeluaran dalam negara mesti sentiasa bertambah. Maknanya kita kena produce minyak tu lebih banyak. Kalau kita kekal macam OPEC, dikata satu hari kena potong tadi 9.7 juta tong ataupun 10 juta tong satu hari. Bermakna negara-negara OPEC dia boleh keluarkan lebih banyak daripada itu. Betul kan? Mungkin 30 juta tong, dia baru potong 10 juta, tinggal 30 juta. Tinggal 30 juta. So 30 juta ni mesti dilanggan oleh pelanggan tetap mereka dengan harga semasa. So harga semasa itu mestilah ada persetujuan dengan rakan-rakan yang lain. Okey, kita nak harga minyak ni tak boleh jual lebih daripada $40 per barrel. Contoh, kita jual in between 30 atau $38. And that range, you boleh bagi offer kat siapa-siapa pembeli tapi tak boleh lebih pada 40. Contoh. Ataupun you tak boleh jual bawah daripada $40. Syaratnya macam mana? Kurangkan keluaran minyak supaya orang sentiasa order. Tak ada barang, you boleh order, boleh support. OPEC akan support negara-negara masing-masing. So itu cara masalah besar dalam negara untuk kaya ataupun untuk dapat keuntungan yang lebih besar. Dia mesti satu, kontrol harga minyak. Dia boleh tentukan harga minyak. Kedua, dia mesti ada satu shilling yang boleh sustain lebih panjang. Okey, $5, $40. Jauh kan bezanya? Jauh. So dia tahu kalau harga menyusut sekarang tinggal $20. Masih untung lagi tak? Untunglah. Dia harga pasaran $40, dia modal $5. Sekarang harga tinggal $20, dia masih untung. Ya, cuma dia tidak boleh untung seperti sebelumnya. Tak boleh banyak. Jadi negara yang mengeluarkan minyak sebenarnya bukan negara miskin. Macam mana pun dia cut minyak, dia tetap untung berpuluh kali ganda. Cuma yang membezakan adalah ialah siapa yang akan jadi yang paling kaya. Jadi kalau kita, negara kita, sekurang-kurangnya kita kena ada satu langganan. Pada saya, langganan tetap yang memang kita ikat kontrak, itu paling bagus. Jadi kita tidak perlu risau lambatkan minyak dunia sebab kita dah ada pelanggan yang memang akan mengambil dan membeli. Adakah itu situasi yang dipraktikkan oleh negara kita sekarang, cikgu? Ataupun maklumat itu tak diketahui? Kalau ikut, saya tak dapat jelas, tapi yang pasti negara kita untuk AAA memang pasarannya worldwide. Kita punya minyak AAA tidak akan dijual di dalam pasaran negara-negara. Yang itu news tu betul lah. Maksudnya kita hanya menggunakan pakai minyak mungkin grade B, grade C,
ataupun 3 star ataupun 2 star saja. Tapi untuk kategori 5 star kita memang untuk international market. Memang untuk international market. Sebab 5 star ni dia hanya khusus untuk industri-industri yang memang kategori dia lah. Mungkin perkapalan atau mungkin apa. Itulah. Dan minyak yang terbaik di dunia adalah minyak dasar laut. Seperti yang kita ada di negara kita lah. Yeah. That's why kita punya minyak grade 5 bintangnya tidak pernah putus permintaan. Sebab kita minyak dasar laut. Kita bukan minyak padang pasir macam Amerika, macam Arab. Tak ada. Mereka tu minyak kategori yang kita pakai biasa sekarang ni. Tapi minyak dasar laut nak guna astronaut, guna aero angkasa, guna something yang high end punya teknologi. Itu advantage lah. Lebih kurang begitulah. Jelas ya. Sekali. Okay. So kita kembali kepada pasaran kita. Kita rangkumkan keseluruhan. Macam saya katakan tadi, minggu ini adalah minggu yang sangat mencabar. Macam saya katakan tadi, ada counter di pound sterling, counter CAD. CAD kenapa saya katakan agak menarik untuk kita ikuti, kerana rentetan daripada OPEC. Ni ada OPEC GMC meeting. Ini untuk rangkuman keseluruhan pada minggu yang lalu. Dia membawa kesan kepada situasi Canadian dollars yang menjadi paksi kekuatan dan kelemahan tentang harga minyak. Dan pada masa yang sama, minggu ini adalah minggu di mana Bank of Canada akan membentangkan monetary report mereka. Okay? Dan situasi inilah rate yang masih lagi kekal. Kekal seperti mana Australian dollar minggu lepas juga kekal RBA, menyebabkan RBA mendapat skyrocket lebih tinggi. Yang ini dijangka agak struggle terhadap Canadian dollar sebab mereka tidak ada sebarang perubahan kalau dilihat setakat ini. Hanya pakej rancangan yang mereka dah lancarkan bulan lepas kekal, dan market expect tidak menyangkakan ada sesuatu yang menarik untuk Canadian dollars kecuali tentang situasi ini. Situasi kejatuhan harga minyak ini yang sebenarnya menjadi perhatian dunia. Minyak sekarang berada daripada paras harga $20, even though saya pun mengikuti harga minyak setakat ini. Bila saya lihat semakin rendah di bawah $19.46. Ini akan memberi rangsangan kepada yang sebelah ni, iaitu CAD kita. Kalau kita besarkan sikit, nampak minyaknya semakin jatuh, CAD semakin tinggi. Semakin nampak ni satu correlation yang mudah untuk kita ikuti dan kita jadikan ia satu latihan. Dan secara tidak langsung itu adalah satu petanda yang menarik di saat kita struggle ini, kita memilih counter yang mudah untuk kita jadikan panduan. Dan kita ada counter pound sterling. Walaupun dalam jadual sekarang ini tidak menyaksikan beberapa bentuk counter yang ke arah pound sterling, tetapi saya meletakkan kenapa memilih pound sterling berikutan situasi geografi politik mereka yang sekarang ini dalam keadaan mendapat desakan. Okay, sebab setakat ini UK masih didesak perlu untuk mengadakan lockdown. Kita tahu berita-berita terkini daripada pihak kerajaan UK masih belum mengadakan sebarang bentuk lockdown dan dijangka bermula besok. Even diorang punya Perdana Menteri dah kena COVID-19 pun mereka masih belum buat lockdown ni, cikgu? Belum. Esok adalah deadline yang diputuskan oleh pihak kabinet untuk mengadakan lockdown rasmi di peringkat UK. Dan jika ini berlaku, secara tidak langsung dia akan memberi kesan kepada situasi pound sterling yang dijangka akan semakin rendah selepas ini. Untuk lebih mana-mana negara yang buat lockdown, kualiti purata currency-nya akan jatuh. Akan terkesan. Sebab dia menghadkan segala bentuk aktiviti ekonomi. UK masih lagi belum buat lockdown kecuali besok. So besok jika diumumkan rasmi, maka insyaAllah kita akan dapat kesan terhadap GBP, GBP USD, GBP JPY, GBP CAD dan GBP lain lah yang terkesan kerana faktor United Kingdom. Dan dalam segi bentuk geopolitikal mereka juga, setakat ini kita lihat kita tahu Mr. Boris Johnson mendapat satu pengaruh yang cukup kuat. Even though bila beliau masuk kuarantin sekalipun, ekonominya agak sedikit terkesan dengan sentimen sebab spekulasi ini sebenarnya mempengaruhi situasi semasa. Walhal jika dia tidak ada sekalipun, dia ada menteri lain yang boleh cover. Tapi itulah pengaruh dia sangat kuat. Dan UK juga baru saja dikritik tentang situasi pakej rangsangan ekonomi mereka, di mana rangsangan pakej yang mereka
lancarkan baru-baru ini sedikit mendapat kritikan dan ada yang mendesak agar ia ditambah ataupun dilaksanakan satu lagi ad hoc fiscal stimulus bagi membantu jika UK dalam lockdown. So ini juga memberi tamparan kepada pound sterling untuk sustain lebih tinggi. Dan kita tunggu besok, insyaAllah besok hari Khamis. Memang tiada sebarang data di data berkala kita untuk minggu ini tentang pound sterling. Tetapi dalam situasi COVID ini, kita ambil tahu sedikit lah. Daripada satu negara ke satu negara, apakah kesannya dan macam mana ianya sedikit sebanyak akan memberi potensi kepada pergerakan pasaran. Itu kedua. Tadi saya dah sentuh pasal CAD, saya dah sentuh pasal pound sterling dan kenapa US dollar pilihan saya. Kenapa dolar? Jika kita contohkan dolar di sini, kita nampak ni counter yang selalu menjadi pilihan cikgu, saya. Minta maaf, seperti biasa saya terpaksa mencelah. Platform yang digunakan oleh Cikgu Yen pada hari ini adalah MT4 daripada XM. Big, fair and human. Ada sebab mengapa lebih 2.5 juta pelanggan memilih XM sebagai broker dagangan mereka untuk berdagang forex, indeks, saham komoditi, saham logam dan juga tenaga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk daftar akaun dagangan anda di xm.com yang menawarkan lebih daripada 1000 instrumen dagangan. Okey cikgu, sila teruskan. Baik, terima kasih Boy. Dan okey, kalau kita lihat secara purata pergerakan USD okey, kita nampak dia ada di pergerakannya tidak dalam keadaan yang terlalu volatile, dalam keadaan yang agak descending perlahan. Even though untuk 24 jam yang hari ini saja akan sempurna beberapa jam nanti. Untuk mendapatkan satu wave ini pun dia memerlukan satu pergerakan mingguan, 1 2 3 4 5 hari bekerja bagi mendapatkan satu wave yang terbentuk. Jadi secara psikologinya dolar memang dalam keadaan yang demand walaupun data mereka upset. Ini kerana ada safe haven ataupun pilihan dagangan selamat ataupun pelaburan selamat setakat ini, market lebih kembali kepada pegangan dolar. Jadi antara rancangan Donald Trump untuk memberikan rangsangan pakej ekonomi sebanyak 2 trilion sebelum ini, itu menarik perhatian investor sebab satu pelaburan yang cukup besar. Dan Donald Trump dah agak-agak seandainya perlu lagi untuk menyuntik bagi mengakhiri COVID-19 ini, mereka juga akan melakukan sesuatu. So ini salah satu cara bagaimana spekulasi dan geografi politik memberi pengaruh kepada market, terutamanya bagi menjadikan ia sustain ataupun tidak terlalu keras volatility dia. Alright, itu kenapa saya memilih dolar sebagai mata wang yang setakat ini menarik untuk diperhatikan, tidak terlalu volatile, sustain dikala data mereka walaupun upset, sangat upset data mereka. Kalau kita lihat dari segi jadual ini pun kita nampak retail salesnya sangat teruk, retail salesnya sangat teruk, negatif 8.7%, jatuh sangat teruk. Kalau kita tahu sale yang teruk macam ni dia akan menjatuhkan dolar Amerika, tapi bila kita lihat dolar elok je, relax je, maintain je kenaikannya. Okey, ini kerana pengaruh kekuatan pakej stimulus mereka yang besar tu untuk sentiasa menyuntik dalam ekonomi Amerika bagi sentiasa rancak dan bertahan. So kalau ikut dari segi bentuk logik akalnya, kira main kasar. Kira Amerika ni kira main kasar. Orang lain gentle pakai ekonomi kan. Niaga tak betul lah. Niaga rugi-rugilah. Dia kata, tidak, I'm still okay. Pasal kau ada duit, jadi kau pam. Dia main kasar lah kiranya. Main tak acik lah macam tu. Tapi, betul. Jadi, negara lain yang tak mampu nak ikut, tak boleh buat apa lah. Itu cara kasar yang kita nampak. Okey, selesai bab tu. Okey, kembali semula kepada rangsangan, maafkan saya, pada jadual kita. Donald Trump, okey, kita nampak Trump beberapa minggu ini ketara akan memberikan statement terkini tentang situasi COVID dan juga ekonomi Amerika, terutama di New York yang masih lagi belum lockdown, yang dijangka tak tahu berapa lama Donald Trump akan bertahan, dan situasi kematian pun semakin tinggi di Amerika Syarikat. Namun beliau tetap bertahan. Beliau kata kita akan berjaya. Sebab dia tahu risiko lockdown ini akan memberi kesan kepada ekonomi negara. So besok kita tunggulah UK lockdown besok, kalau betul, insya-Allah beberapa ketika nanti pound sterling akan mengalami impact.
ya, dan dia agak struggle untuk uptrend. Itu risiko dia. Kemudian kita ada 11.49 tengah hari, pagi maksud saya, pada hari Isnin, target balance untuk CNY agak sedikit duka cita lah, sebab dia perlukan $175 billion sebagai reserve yang ada, tetapi sedikit menyusut. Mungkin pasal dia membina hospital dalam tempoh 10 hari, dia banyak pakai duit ni. 10 hari buat hospital ni. Tengok bilangan bed hole tu pun, banyak betul. Saya bila saya di briefing dengan KKM, Kementerian Kesihatan, saya cakap 10 hari China buat hospital 10 hari dengan teknologi dan fasiliti yang advance untuk kuarantin. Saya pernah baca satu artikel yang berkaitan seni bina, construction dan seni bina. Sebenarnya dalam tahunan secara average China menggunakan 70% konkrit daripada keseluruhan di dunia ni. Maksudnya kira dalam sektor pembinaan dikuasai oleh China sehingga 70%. 30% lagi tu baru di seluruh dunia. Ini menunjukkan betapa mereka sebenarnya advance dalam teknologi pembinaan. Betul tak cikgu? Betul, sangat betul lah, saya tak nafikan. Kita tak nampak, tiba-tiba dia dapat keluarkan sesuatu, betul? Benda yang selama ni kita nampak negara komunis, nampak gambar cerita artikel, tetapi bila dia tunjukkan dia punya capability, dia punya strength, wow, in 10 days. Amerika tak buat tau hospital dalam 10 hari. Dia pakai hospital kapal je tu. Dia pakai super carrier kan, itu pula. And then G7 mesyuarat, kita panggil mesyuarat G7 pada hari Isnin yang lalu. Ini lebih kepada 7 negara yang bersidang tentang situasi sekarang. Ini perlukan digesting lah. Dan Trump sekali lagi keluar pagi, dan semakin rancak Trump keluar sebelah pagi sekarang ni, waktu subuh. Siapa je nak tengok muka kau berucap subuh-subuh tu. Tak kuasa. Dan seterusnya data yang baru saja dia publish jam 8.30, kita ada core retail sales untuk Amerika bagi bulan yang lalu, meningkat sedikit sebenarnya, walaupun paras tu negatif sebab sasarannya adalah negatif 4.9, tapi dia keluar negatif 4.5. Maknanya menarik, dia meningkat. Kini adjustment dan okeylah, adalah peningkatan, tetapi still dalam kumpulan yang bad result sebenarnya, right? Cuma dia meningkat daripada sasaran yang lebih teruk sebelum tu. Dan yang ketara agak tidak dapat diselamatkan adalah retail sales. Tuan-tuan, retail sales ni adalah data yang kuat, data yang sangat kuat untuk kesan dia. Kita tak nafikan, sangat kuat. Kekuatan consumer berbelanja setiap bulan, mampu ada duit belanja. So ini macam ni akan memberi kesan. Contoh kita sendiri di Malaysia, kita tengok seperti pasar raya, groceries, hypermarket, itu semua kumpulan retail sales yang senang kita nak lihat. Adakah pengguna berbelanja rancak? Adakah pasar raya sepi sekutu mawar merah? Ataupun sarjana mata memandang rak-raknya itu? Itu yang paling mudah kita nampak. Kalau kita tengok kat tempat kita sendiri, orang pun tak ramai shopping kan. Ada orang beli baju? Tak banyak. Alhamdulillah. Dan ada mereka yang selalu membeli mungkin perkakas rumah, DIY mungkin. DIY pun tutup sekarang. Saya nak beli lampu pun susah. Sama, saya ni dah 7 batang lampu pun hantam. Ni dah tinggal 2 biji pasal gambarnya kabur. Tapi buat besok buka, insyaAllah besok buka. Dia arahan baru hari Isnin dan hari Khamis, barang-barang elektrikal boleh buka kedai. Itu besok kita beli lampu lah. And then ini yang menjadikan antara yang menarik minat saya tentang monetary policy, rate statement tentang Canadian dollar ataupun currency CAD ini. Hari ini dia bergerak cukup jauh, sangat jauh pergerakannya. Kita nampak kalau kita ambil secara purata pergerakannya hari ini saja, hari ini dia sudah bergerak 262 pips dengan hanya satu trend. Hinggalah pada counter Europe tadi adalah sedikit kejatuhan beberapa 1-2-3 jam terakhir, dan sekarang dia rebound semula setelah market digest press conference yang ini jam 10.30 ni tadi. Ini bermakna memang jelas BOC tidak ada sebarang perkara yang baru, kekal dengan
kekal rangsangan seperti yang sebelumnya mereka umumkan semasa mereka memotong rangsangan rate yang pada 0.25%. Okey, jadi purata keseluruhan sesiapa yang trade kategori UCAT ini, saya melihat bahawa potensi untuk dia semakin tinggi adalah lebih selesa untuk UCAT semakin tinggi, dan tekanan terhadap harga minyak seperti ini, ya, minyak yang sedang jatuh ini akan semakin rendah kepada paras $18 atau sekurang-kurangnya $18 per barrel sasaran yang saya letakkan, dan selesa untuk membeli pada paras $15 per barrel yang saya jangka mampu untuk lihat lebih jatuh minyak kepada paras $15 sampai tak ada ruang nak tarik dah ni. Nampak $15 ni kat mana? Kat bawah. Walah, tak lepas. Bawah lagi. Lagi bawah. Lagi bawah. So apabila correlation ini yang kita lihat ada potensi, dan kita nampak UCAT semakin tinggi sekarang kan, dia semakin, walaupun dalam keadaan zone overbought, dia masih lagi mampu tinggi dan lebih tinggi, di mana sasaran setakat ini oleh kerana tidak ada berlaku sebarang perubahan dasar keuangan iaitu polisi monetary, saya jangkakan ia mencecah kepada paras antara 42.261.8 ni sekarang ini, yang di antara 150 hingga 160 pips untuk disasarkan. Yang ni kan ada 261.8 ni, yang kecil ni, ni sasaran dia. So ini adalah zon rintangan-rintangan bagi UCAT yang sebelum ini gagal untuk ditembusin, maka inilah sasaran kita untuk candle daily ini, lengkapkan 24 jam bagi mencabar 21.6 pada paras 4240 atau 4230 average di zon inilah. Okey, kalau mungkin lebih tinggi sedikit 4260 yang ini, yang terakhir ni, yang kecil ni. Itulah seluruh teknikal dan okey, sebentar ya tuan-tuan dan puan-puan, kita ada sedikit gangguan. Kita Sebentar. Baca. Kalau tuan-tuan dan puan dapat stay dengan kita, kita cuba dapatkan kembali sambungan bersama cikgu. Baik, boleh ke sambung lagi? Okay, saya cikgu. baru Okey. Sebab Tadi ada putus kejap cikgu. Betul. Sebab saya pun baru dapat PM dari mereka yang mendengar video kita tersangkut. Yalah, kita tersangkut sikit. Ya. So, mungkin dah elok lepas ni tak. Alright. Okey, kembali kepada jadual kita. And then kita tengok besok ya, besok kita ada hari Khamis 16 April. 16 April hari Khamis kita ada AUD. Ni data yang saya sangat nantikan bagi saya melihat kesan OC dollar, kesan OC dollar yang ini ni. Saya melihat bahawa tidak mustahil OC akan dalam keadaan yang upset untuk lebih rendah pada bermulanya besok setakat ini, mensasarkan kepada para besar sangat, maafkan saya, mensasarkan pada paras harga 6210, 6215 di zon yang ini dan zon yang ini untuk rendah. Cikgu punya analisa sama dengan Cikgu Azlan Hashim. Semalam pun dia ada cakap tentang kejatuhan AUD. Bukan Nazlan cakap dengan saya, aku buy AU. Cakap aku sell AU, kau buy AU. Sudah tukar kan ini macam? Semalam dia ada cakap pasal ada signal momentum sell. So dia kata dia pun nak layer dekat AUD. Betul lah. Okey, kenapa saya ini saya simpan dulu lah, sebab saya memperlihatkan yang ini yang saya kata employment change dan juga employment rates dan juga employment claim untuk Amerika. Kita tengok dulu AUD pada 9.30 pagi. Menyusut sebanyak negatif 33,000, bermakna kadar pekerjaan baru daripada 26 ini semakin menyusut. Tidak ada sangat pekerjaan baru yang ditawarkan untuk Australian dollar pada bulan yang lepas, dan bulan yang baru dijangka agak suram sedikit dengan COVID-19 ini, dan kita nampak penguncupan growth itu juga akan semakin mengecil. So ini akan memberi kesan kepada OC untuk stable, dia akan jadi unstable sedikit. Dan jadi kalau kita katakan dia mudah untuk mendapat deceleration, yes, itu sangat-sangat dia sangat-sangat munasabah. Saya besarkan sedikit.
Ya, dan inilah zone yang saya nantikan di sini dan di sini dan di sini. 1, 2 dan 3. Setiapnya ada harga. Setiapnya adalah TP. Setiapnya adalah profit. Hanya apabila diparas 5970 ini saja baru saya galakkan mana-mana mereka yang menjual OC untuk berkira-kira mencari setup yang baru. Tapi pada whole this range ini adalah untuk deceleration menjual OC dollar. Jauh lagi ni. 340 pip atau 360 pip. So sama ada UNT hari ni ataupun besok dia tidak terlewat kerana pipsnya ratus pips sasaran dia untuk jatuh. Okey, itu satu perkara yang menarik tentang Aussie dollar yang boleh kita jadikan sebagai potensi untuk menjual Aussie jika selesa untuk trade Aussie dollar. Dan kita ada unemployment claims untuk Amerika pada jam 8.30 malam. Okey, malam esoknya. Dan dijangkakan bahawa sebanyak 5,350,000 claims yang perlu dibayar oleh kerajaan Amerika kepada unemployed employees. Jadi satu figure yang besar juga. Okey, sebelum tu kita tahu sebanyak 6,606,000 mereka bayar. Bulan ini ataupun minggu ini dijangka menyusut sedikit sebanyak mungkin 10,000 kepada 10,000 pula. Sejuta kepada 5,350,000. So jika figures ini bertambah, maknanya sasaran ini tidak tepat, maka dolar akan drifting lower. Tetapi bukan dalam keadaan yang jatuh menjunam. Tengok betul-betul. Ya. Untuk situasi dolar setakat ini, jika dilihat seorang yang orang yang swing as a swing traders, mereka akan mengatakan bahawa USD JPY sangat perlahan, letih dan macam tak ada untung. Tapi pada saya untungnya besar. Okey. Kerana kita melihat kejatuhan sesuatu market yang dalam pergerakan yang perlahan atau pergerakan yang intermediate ataupun pergerakan yang novice adalah peluang untuk mendapat kejutan. Once dia dapat kejutan, movement dia cukup besar macam ni. Okey, kita tahu dollar support disebabkan isu fiscal stimulus 2 trilion yang sentiasa Trump bagi dia top up. Tapi dalam segi data dia memang rendah. Dia memang tewas, betul tak boy? Betul. That's why kalau data tu terlalu teruk, dia tetap akan jatuh teruk. Itu saja. Dia sekarang bertahan aja. Maklumlah, main belakang. Statement main belakang tu lain macam aja. Alamak. Okey. So, oleh itu, saya masih melihat potensi dolar untuk menjadi rendah dan selesa untuk menjual hanya apabila melepasi para 106 ini, right? 1066090 ni, di sana 1, 2, 3 nampak jelas kan? Dalam segi weekly ni dah nampak ada 3 bentuk support yang cukup kuat dan sekarang dia sedang cuba untuk rendah sedikit dan untuk test. Jika untuk tempoh 24 jam sehingga esok, adakah ia relevan? Bukan nak belajar teknikal tuan-tuan, tapi saya nak letakkan macam mana melihat satu trend setelah kita tahu dipengaruhi oleh politik tapi sebenarnya dia tewas dari segi data berkala ekonomi. So pergerakannya adalah pergerakan mengejut-mengejut. Tengok betul-betul. Okey, so bila kita lihat support ini jelas, ada 1, ada 2, ada 3 untuk American dollar, right? Hari ini sepatutnya dia jatuh sebab data dia tewas, tapi dia tak boleh jatuh pasal dia demand. Tapi dia akan jatuh, dia tetap akan jatuh apabila ibaratnya macam buih, bubble plup mula-mula dia boleh tahan, meletup. Yang itu banyak, alamak, meletup, yang itu banyak, alamak. Jadi macam tu lah, dia jadi macam bertabur-tabur, meletup, boom, dia tak boleh nak tutup. So inilah kejatuhan dia, 106, 105, 103, and this is what I'm looking for the USD JPY around this area 10320. Ini zone yang saya tunggu. Kalau dia berjaya di bawah 10690 di sini, maka tuan-tuan boleh ambil semua counter JPY, GJ, EJ, UJ, CJ, AJ, semuanya ke bawah. Siapa trade GBP JPY, peluang anda cukup besar, ratus pip dia jatuh nanti, insyaAllah.
Itu setelah yen akan melakukan intervensi bila dia merasakan bahawa dolar terlalu mahal. Satu perkara. Kedua, dan jika dolar juga terlalu murah, yen akan juga intervensi kerana tidak mahu terlalu murah. Sebab dagangan banyak gunakan dolar. Dan kita tahu bila negara banyak memiliki dolar sekarang ini kerana COVID-19, banyak investor nak pegang dolar. Bukan nak pegang emas, nak pegang dolar. Sebab mereka perlukan cash untuk berbelanja. Sebab mereka perlukan tunai untuk mereka dapatkan sesuatu fasiliti, bukan emas. Emas jadi mahal disebabkan penutupan lombong kerana mereka dalam kuarantin. That's why kitarannya sedikit dan dia mendapat demand yang tinggi. Sebab pengeluarannya ada yang ditutup dan shut down. That's why emas jadi mahal. Kena faham tu. Okay. Right? Bukan kerana betul dia a safe haven choice, tetapi disebabkan penutupan. Stop. Ada setengah negara macam New Zealand hampir keseluruhan mining dia berhenti. Kena kuarantin. Berhenti kerana kluster-kluster COVID. Bukan sebab mereka tak mampu nak keluarkan produksi. Bukan. Jadi dengan secara tidak langsung, apa yang berlaku sekarang ini adalah bekalan emas yang sedia ada sebelumnya. Atau mungkin ada lagi pihak lain yang masih lagi mengeluarkan. Tetapi tidak serancak di Eropah seperti di Switzerland, Austria, Norway yang ada keluarkan emas. Jadi mereka dah perlahan kan, sebab Eropah COVID kluster dia terlalu besar. Itu kena ingat. Alright, so bezanya antara kenapa emas tinggi dan kenapa dolar mendapat demand. Nampak tak saya jelaskan di sini? Boleh nampak? Nampak je. Okey, kerana kita perlukan tunai untuk berbelanja. That's why dolar dapat demand. Walaupun datanya tengah bagus. Tuan-tuan boleh faham Inilah peluang untuk kita sell dolar dan beli yen. Tiga harga ni. Tenang-tenang saja, tak jauh, lebih kurang dalam 40 pip, 50 pip je dia nak jatuh ni. Tembus tak tembus saja. Dia stay bawah ni, dia sustain, insya-Allah dia akan semakin rendah. GBP JPY juga akan semakin rendah. Lagi apa? Euro JPY juga akan semakin rendah. Lagi apa? CAD JPY juga akan semakin rendah. Lagi apa? AUD JPY juga akan semakin rendah. Tengok carta tuan-tuan semua. InsyaAllah akan nampak perkara-perkara ini. Okay, clear? Clear je. And then kita selesaikan terus kepada jadual kita tentang GDP. Sekejap cikgu. Kalau diizinkan, saya ada satu soalan newbie saja cikgu. Apa tu? Saya rasa soalan ni lama dah bermain di fikiran saya. Mengenai unemployment claim cikgu. Kenapa bila berlaku perubahan dalam angka laporan unemployment claim tu, dia begitu efek kepada ekonomi? Sebenarnya jumlah unemployment claim tu, sebab cikgu ada cakap tadi yang perlu dibayar oleh Fed, maksud dia mereka yang claim sebagai unemployed ni perlu diberi sedikit dana daripada pihak kerajaan ke cikgu? Boleh jelaskan? Ya, betul. Dia konsepnya begitulah. Unemployment claim ni kalau berita dari kategori news, world news lah, ataupun berita-berita biasa macam buletin utama, dipanggil sebagai kadar pengangguran. Okey. Kadar pengangguran yang dibayar. Itu bahasa news lah, bahasa news biasa. Kalau kita tengok buletin utama ke apa, dia akan cakap macam tu. News kadar yang dibayar. So dia memang negara maju, dalam negara maju mereka ada insentif. Okay, dia ada sedikit insentif untuk syarat-syarat tertentu. Mereka yang belum ada satu career yang bagus atau kerjaya yang spesifik, so mereka akan diberi allowances lah ibaratnya. Kononnya macam ni. Tapi syaratnya dia mesti berpengkalan data dengan kerajaan. Dia yang independen tak ambil kira. Yang ini tak ambil kira. Contoh kalau kata macam saya tak pasti, mungkin negara Brunei ada, mereka yang menganggur dibayar, ada dapat allowance kan, saya dengar mingguan apa semua, itu diambil kira sebagai unemployment claims. Okey. Macam kita di Malaysia mungkin ada juga kot, saya pun tak tahu ada ke tak. Sebagai bekas penganggur, saya pun tak sure. Itulah dia. Okey. Dia biasanya negara-negara maju lah, negara maju, negara kaya yang mereka memelihara kebajikan rakyat mereka yang mempunyai kerjaya yang bagus. Tapi syaratnya mereka mesti berpengkalan data dengan kerajaan lah. Itu yang paling mudah lah. Right. And then kita ada GDP untuk CNY penutupnya esok pula, lusa hari Jumaat. Menyusut juga daripada 6 meningkat terus, potong spring negatif 6.2. Sekali ganda dia potong habis, lekat kosong. Habis cerita kosong, tak ada hasil, malah berhutang lagi.
So ini akan memberi kesan kepada AUD. So saya tak katalah mungkin sampai negatif 8, negatif 9, tak mustahil betul ya. Betul. Sebab semua negara memang perlahan sekarang. Tengok bacaan negatif dia besar-besar. Ni besar, ni pun besar, ni tengok 5 juta. Sebelum ni kita tengok unemployment, kalau kita kembali kepada okey tahun lepas lah. Boleh cakap tahun lepas. Ni yang standard lah, yang standard unemployment ni, tengok unemployment rates 5.0. Ini dalam bentuk, ni dalam bentuk percentage. Yang bentuk figure. Di hari Khamis biasanya kita tengok hari Khamis. Retail sales 25, tengok sekejap. Outlook atas sikit. Ni bulan April ke depan sikit. Bulan Mei 15 masih lagi rate. Ni 22 dah 15 29 ada tak? 30 ada tak? 31 ada tak? Apa semua kita tak jumpa ni boy? Semua dah lari dah. Adakah semua beri laporan dalam bentuk percentage tu? Tak ada. Dia kalau Amerika dia dalam bentuk figure. Dia percentage ni rate unemployment rate ni claim. Okay. Faham. Ini claim dalam bentuk jumlah yang dibayar lah, berapa banyak. Apa semua tak ada ni, tak mana pergi tah. Ni rate kan, nampak? Unemployment rates dia dalam bentuk percentage. Dan kalau kita pergi kepada Isnin, mesti ada. Dia setiap bulan ada. Dia tak boleh tak ada. Cuma kita tak jumpa mana dia pergi. Boleh dicari tak jumpa. Dan kalau saya jumpa, saya bagi ni unemployment rates. Ni ada kat sini kan. Okey. Mana pula perginya lah. Bila dicari semua tak jumpa. Hari Rabu, hari Selasa, hari Khamis. Dia biasa macam tu je. Dia tak lari pada tarikh-tarikh tu. Kita ambil lagi ke belakang sikit. Tadi April, March. Ambil hari apa ni? Rabu lagi. Tak jumpa. Gaib. Ni banyak. Mana tadi? Okey tu, saya ada jumpa 27 hari bulan 11. Oi, jauh betul. Okey lah, boleh. Apa dia cakap? 27 November, unemployment claim daripada USD 213k. 213k, 27 ni. Yes. Tapi dia dalam bukan high impact, dia kuning. Dia tak merah. Sebab tu kau tak nampak. Oh yelah, sebab saya ambil high impact saja. Okey, tak apa. So dia ambil kat kuning Kat maknanya kuning. saya ambil dekat medium lah sini. Dia bukan orange, dia kuning tu. Oh, dia kuning, maknanya impact dia kecil apply filter 27. Yep. Okey. Tak nampak. Employment claim dollar, okey. Ni bacaan yang kita nampak adalah ratusan ribu, 223,000 menyusut pada 213,000. Dia baguslah kalau ikutkan, beri kesan yang baik. Tapi jika yang kita tengok yang terkini macam tadi ni, macam yang ni, ni berapa bulan ni saya ambil ni? Betul lah April 2020 kan? April 2020. Okey, saya buang sikit yang ni. Ni juta. 1000 kali ganda. Saya rasa 1000 kali ganda ada. Betul. Pasal yang last month tu bila saya baca report tu 16 juta dia punya peningkatan. 16 million in the history, pecah rekod. Amerika akan mengalami satu report unemployment claims yang buruk ataupun yang teruk oleh kerana COVID-19 ni. Daripada kuning terus pergi merah tu. Tak pernah keluar jadi keluar kan? Tak, kita tak jumpa. Betul. Okey. Baik, itu sepanjang untuk minggu ini. Alhamdulillah kita dah nampak pilihan kita tak banyak. Kita cuma ada dolar kebanyakannya dengan CAD dan sedikit AUD, dan ia adalah satu impact yang cukup besar. Besok sampai trade AUD US dollar memang kesan sangat besar.
Saya nak kesan sangat besar dan dia amat mempengaruhi AUD USD. Serius saya cakap, amat mempengaruhi. Apa yang saya harapkan adalah dia berjaya pula. Dia perlu sustain di paras harga terendah di hari ini, iaitu 6280 atau di bawah 6220 ini, level yang 23.6 yang kita dah kira ini, untuk kekalkan momentum menjual Aussie dollar. Kan commodities akan semakin rendah lepas ni. Alright. Ni kita dah nampak setiap page ni dah ada dia punya rangsangan. Inilah support dia yang paling kuat. Di sini yang saya mengatakan di paras harga 05980 ini perlu mereka yang trade Aussie dollar berkira-kira untuk melihat setup entry harga 1 dan 2 saja yang kita sasarkan. 3, 1, 2 dan 3. Okey, 3 ada 3 bentuk. So kefahaman ini memberi ruang bahawa setiap kejatuhan ini adalah profit setiap sell yang dilaksanakan sebelum dia rebounds dan dia rebounds. Okey, jika keadaan yang selalu saya nasihatkan, jika dalam keadaan yang begini masih lagi ada ruang kosong, ruang kosong apa kan? Okey, dia nampak tak jatuh begini, perlu melihat pergerakan yang lebih besar, commonly dengan kadar 24 jam, iaitu currency D1. Sebab ini adalah momentum D1 yang aktif menjual dan ini adalah bukan buyer, this is seller. So Aussie tidak boleh dibeli langsung untuk 24 jam ni. Tu kefahaman apabila melihat nak buy ke nak sell, confirm dia adalah sell, you tak boleh buy. Kan? Kalau kita besarkan lagi, ni satu CSP yang complete dalam makroekonomi. Sebagai seorang makroekonomi trader, dia kata yes, for sure, definitely we sell the Aussie dollar now. Sell, boleh sell. And it's will rally untuk descending semakin rendah ke paras harga berapa ni? 6218, 6220. So berapa sasaran dia? 102 pips ataupun 112 pips lagi ke rendah. Okay. So kalau 112 pips tu banyak tu. Banyak ke sikit? Banyak. Saya kata sikit. Lebih 100 tu. Lebih 100. Dan harga sedang aktif dan ada potensi untuk menjual lagi Aussie dollar. Tapi pilihlah harga masing-masing. Alright, itu apa yang saya nak tekan besok 9.30 pagi. Dan sasaran saya adalah pergerakan ini adalah satu hala. Pergerakan ini kita sasarkan untuk employment change, unemployment rates, Aussie dollar yang mungkin ditakdirkan tewas ataupun gagal melepasi sasaran ini, satu hala descending trend. Itu sasaran kita. Tapi jika dia bercampur-campur, satu positif, satu negatif, satu baik, satu tak baik, maka average hilang pula Aussie aku tadi, mana pergi dia. Maka kita perlu lihat pergerakan untuk 24 jam seterusnya. Maka as a seller, tuan-tuan, buat pilihan yang betul. Itu jelas. Jadi tak perlu risau, tak perlu takut. Jagalah masing-masing yang bersesuaian. Kalau loss macam saya, hari ni loss 4 kali saya loss hari ni. 4 kali saya loss. Besok saya nak profit, kalau tengah malam saya profit balik. Sebab semua orang tak daripada loss. Saya loss hari ni 4 kali, saya tak bohong. Saya loss 4 kali. Masih lagi boleh menjual. Kan? Betul. Sebab kita punya pilihan lagi ruang, insya-Allah. Okey. Dan cuma yang sebaik-baiknya, okey, ni dah 6 jam terlebih ni dan kena marah dengan penaja dah pun. Penaja kata okey. So kita tutup kita punya segmen malam ini bahawa mereka yang berpaksikan jadual, tak ada jadual kan, 9.30 ni, lebih baik melihat waktu-waktu peak ini sebagai waktu utama dalam trade. Itu lebih baik daripada masuk tidak melihat jadual. Pada saya begitulah. Okey, so 9.30 maka you boleh standby 8.30 pagi atau 9 pagi untuk masa-masa high impact ni. And then once dah hit ataupun dah run, bolehlah you all flow to the glue. Pilihan masing-masing. Okey tuan-tuan, itulah pilihan saya untuk minggu ini, CAD, AUD dan juga GBP. Walaupun tak ada dalam GBP, kalau di sini GBP saya buka sedikit. Ni saya punya akaun pound sterling saya. Dia adalah purata untuk lebih rendah. Oh ni GBP AUD, salah counter, salah. USD yang ini. Dia adalah counter untuk
semakin rendah. Ni pun dah turun jatuh ni, nak turun lagi. Ni pun nak turun lagi, nampak? Dah nampak dah. Ni lagi seller 24 jam confirm GBP tak boleh dibeli untuk malam ni. Jangan belilah GBP, jual lah malam ni. Besok lah kalau nak beli pun. Okey, terima kasih tuan-tuan. Kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama, insya-Allah. Semoga kekal dalam arahan PKP, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Kita jaga kita, tuan-tuan jaga saya jaga tuan-tuan. Sama-sama kita jaga berjaga-jaga. Jumpa lagi. Setiap anda bersama kami teguh di sisi anda. Kembali kepada Bye-Bye CDC. Baiklah, seperti biasa saya bersama pesanan penaja kita XM. Segmen Bicara Fundamental ini dikuasakan oleh XM, Big, Fair dan Human. Pastinya ada sebab mengapa lebih 2.5 juta pelanggan memilih XM sebagai platform dagangan mereka, di mana terdapat lebih 1000 instrumen dagangan yang boleh anda guna. Kalau rasa masih belum yakin nak cuba, XM ada menyediakan demo account. Dan kalau anda rasa apa yang Cikgu Yun gunakan platform hari ini, iaitu platform MT4XM menarik, marilah jemputlah ke xm.com dan daftar akaun anda. Jadi sebelum kita menutup tirai segmen kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membincangkan soalan kuis yang telah pun kita kemukakan di awal segmen hari ini, yang berbunyi, antara lockdown dan geopolitikal, yang manakah memberi kesan sampingan kepada GBP USD? Jadi hari ini kita mempunyai 12 respon. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang sudi memberi respon pada soalan kuis kita pada hari ini. Kita ada macam-macam jawapan. Ada yang mengatakan geopolitikal, ada yang juga kata lockdown, dan ada juga yang kata dua-dua. Tapi saya boleh kata majoriti pada hari ini memilih jawapan sebagai geopolitikal. Jadi Cikgu Yun, apakah jawapan sebenar kepada soalan kuis kita pada hari ini? Baik, saya ada 10 saat. Fahamkan saya cakap? Antara lockdown dan geopolitikal, yang manakah memberi kesan sampingan kepada GBP USD? Faham saya punya nada? Boleh faham? Faham je. Maksudnya saya tekan yang mana? Sampingan. Okey, sampingan. Jawapannya lockdown. Jawapannya lockdown. Sebab kesan utama adalah geopolitikal ya Cikgu? Ya, betul. Jadi tahniah kepada yang menjawab. Terima kasih. Jadi yang pertama menjawab lockdown, Raja Dona IFX. Tahniah, anda merupakan yang pertama yang menjawab jawapan lockdown. Jadi diharap clear dengan penjelasan daripada Cikgu Yun sebentar tadi. Jadi kita telah pun sampai ke penghujung segmen. Terima kasih buat tuan-tuan dan puan-puan yang sudi menonton segmen pada malam ini. Kita ada ramai yang menonton. Ada Syafiq Zakwan, Encik Muhammad Hakimi, Ekma, ada bos kita Muhammad Rizab, Iqbal Idris, Hafiz FX, dan shout out kepada ZK Wandi yang kata salam Pak Yun dengan Boboy is in the house. Wood. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada mereka yang share. Dan esok jangan lupa 9 malam di page CTC FM bersama dengan DJ Blento dalam segmen Borak Bersama Blento. Kalau rasa bosan nak borak-borak bersama DJ kami serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan, jangan lupa tune in 9 malam esok. Jadi itu saja daripada kami. Moga anda semua terus profit dan bermanfaat dan mendapat manfaat daripada segmen kita pada malam ini. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah, dan mana yang baik dan mana yang kurang itu datang daripada kelemahan kami sendiri. Assalamualaikum dan jumpa lagi kita di minggu hadapan. Bye. Bye.